الله يا الله 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 يا الله 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 يا Macam biasa, pagi ni kita baca kitab Paku Iman. Okey. Kita sambung kat mana ni? Mari kita mula bilang ni. Assalamualaikum Ustaz. Ada slide lagi satu rasanya, 13 sifat kesempurnaan. Belah bawah tu, yang sebahagian sifat 20, tahu satu persatu. Ni. Yang ini Ustaz. Pertama, wujud dhati. Wujud dhati dah sudah. Yang ni. Ni cerita wujud dhati ni. Sudah Ustaz. Ini sudah. Ya sudah Ustaz. Okey. Dengan makna ada Allah Ta'ala dah sudah. Okey, kita sambung sikit lagi pasal wujud. Ni kita nak cerita lagi ni. Sikit maklumat lagi pasal wujud, dan dekat kitab ni disebut wujud dhati. Wujud dhati. Maka perbandingan yang selalu dibuat dalam kitab-kitab, selalunya dia akan memperbandingkan wujud ni dengan wujudnya makhluk. Atau dia bandingkan wujud ni dengan beberapa bahagian wujud. Untuk lebih faham. Mula-mula pada basicnya kita buat ini sebagai makna ni. Wujud ni kita buat gini je. Ertinya ada. Ada ni rujuk pada zat. Wujudnya pada zat. Maksudnya Allah ni wujud dia ada zat. Bila ada zat, maka di sini lahirlah satu lagi sifat. Sifat Allah. Ini rujuk pada zat Allah. Bila pada zat ni petaan zat ni. Maka kat sini lahirlah sifat. Maka dari sinilah dengan sifat inilah lahirnya perbuatan. Af'al. Perbuatan Allah. Dia zat. Jadi ini adalah dia kata ni Allah. Jadi catatan ni nak kena faham betul-betul. Lepas tu catatan ni insyaAllah moga-moga dia bantu kita lah. Dia bantu kita untuk faham. Catatan ni kena dilukis
dalam keadaan kita boleh faham kedudukan-kedudukan yang apa yang patut berada dan di mana dia patut berada. Kalau tidak nanti kita jadi kelam kabut. Tauhid ni dia banyak benda rangkai dia yang kena tahu. Okey. Apa khabar Sihat? Alhamdulillah Ustaz, baru sampai surau. Dah okey Ustaz? Okey. Alhamdulillah. Ni tengah cakap seorang kat surau ni. Jangan Ustaz. Ada depan Ustaz. Tak ada orang kat depan ni. Diorang pasang api, pasang aircon, diorang kata nak balik dulu. Kampung 8.30 baru datang. Kalau kita tengok, kalau kita tengok, kita perbandingan ni dalam guna Allah ni ialah dengan makhluk. Makhluk ni apa? Apa saja selain Allah. Okey, kalau tengok sini, ini makhluk. Buat tepi-tepi sikit lah. Alamak. Makhluk ni dia tak panggil dat lah. Dia panggil apa? Jirim lah. Jirim pada dari sinilah lahirnya beberapa perkataan yang kita hafal, yang Tuan Guru Haji Ridauddin tu kami hafal ni. Ni kita belajar lah ni. Cepat 20. Kat sini lah. Zat Allah adalah zat umur. Zat makhluk adalah jirim. Ni perkataan jirim ni. Dia kat sini lah. Kat sini. Ini pula sifat. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah Arad. Ni formida ni. Ni formida. Ni sifat makhluk. Ni nama dia arad. Ini zat Allah ni, sifat Allah ni, perbuatan Allah ni, dia adalah apa? Sifat sempurna. No. Salam. Apa yang kita selalu bicara zat, sifat, perbuatan Allah? Apa yang kita kata selalu? Come on my friend, what the answer? Memberi bekas, Ustaz? No. Ada lagi satu. Rukun syahadah, Ustaz. No. No, Esa. Lagi? Itu perkataan. Idam. Qadim. Ni Qadim. Sifat Allah ini Esa lagi Qadim. Kalau kita kata ni pada perbuatan makhluk, sifat makhluk,
Suara saya dengar tak, Bang? Boleh dengar suara saya? Boleh dengar kan? Saya tak pakai mic lah. Okey, kalau kita rujuk pada, kalau tengok nota kat online, saya tak pasang slide ni. Nota kat online. Kalau kita kata jirim, kita kata arat, kita kata perbuatan, apa kita kata? Makhluk. Kita kata apa? Kita kata apa ni? Baru. Itu berkaitan dengan makhluk kan? Ya. Ni baru. Baru ni lawan dia apa? Tidak. Apa? Kidam lah. Kidam. Baru lagi binasa. Ni comparison. Ni just a comparison untuk lebih faham dalam keadaan macam ni lah. Jadi nota-nota ni nak kena faham. Sebab tu saya kata jangan pas pada orang tak belajar. Nanti kita share. Ini semua yang rabut. Ni. Jadi perbandingan dia gini. Okey, lagi sambung. Zat Allah ni dikatakan wajibul wujud. Maknanya wajib pada apa? Pada akal. Menerima akan wujudnya. Satu. Kalau kita buat perbandingan untuk mudah faham, bila kita kata Allah tu wajibul wujud, maknanya pada makhluk ni jaidul wujud. Apa jaidul wujud? Harus wujud. Okey. Jadi kalau manding macam ni, kita akan mudah faham lah. Okey. Kalau macam ni, Allah ini wujud hakiki yang benar wujud. And comparison is kat sini apa kita nak kata pada makhluk ni? Wujud majazi. Wujud majazi. Yang diwujudkan. Majazi ni makna apa? Sandaran. Boleh ke? Seperti majazi adalah sandaran. Dia banyak tulis, tak apa. Terlebih tulis, tak apa. Maksudnya, wujud makhluk itu bersandar kepada apa? Dua perkara. Kudrat dan iradat Allah. Dan iradah. Kudrat
dan iradat Allah. Bodat. Masa dan kehendak. Okey, ni. Ah. Tambah lagi, tidak diciptakan. Ah. Lagi satu, tiada ia kan permulaan dan tiada juga menerima binasa. Kalau dia tiada permulaan, maksudnya bersifat Sedia. qadim, sedia. Dan tiada juga menerima binasa, maknanya bersifat pokok. Bakok. Ni. Saya sebut ni dah sebut banyak kali dulu sebenarnya. Kalau perasan lah. Bila saya sebut banyak kali, tu yang boleh jawab. Jadi, walaupun dah kata banyak kali dah dengar, tak apa. Sebab ni kitab Paku Iman. Kalau kita belajar kembara-kembara tu kitab lain. Jadi, kita belajar beberapa kitab ni mempercepatkan kita untuk faham lah sebenarnya. Huraian dia mungkin lain sikit, tapi dia punya benda tu sama je. Jadi kita tengok ni lah. Makhluk ni, makhluk pula bersifat apa? Baru. Dan menerima binasa kecuali 10 perkara yang dikekalkan oleh Allah. Yang kita sebut lah. Surga, neraka, apa disebut tu semua tu. Buat. Susun nota ni elok-elok. Susun nota ni elok. Okey, kita sambung dekat slide sebelah. Tak muat Macam mana susun nota ni elok? Teks tak ada warna hitam. Begitulah. Slide tadi. Kena faham elok-elok. Okey. Okey.
Okey, lagi ni kita padam. Jadi fakta yang sangat penting ni pada wujud ni, yang penting di wujud ni, ertinya ada dan mesti ada Allah. Mesti ada lagi satu benda ni lawannya tiada. Jadi begitulah. Jadi kita mesti pandai turun-turunkan benda-benda ni dan sifat 20 ni. Mesti kita tahu turun-turunkan. Wujud ni, sepertinya ada ni, ini adalah sifat wajib bagi Allah. Kita mesti turunkan semua sifat 20 ni macam ni. Kalau kita tengok sebelah ni, ini kaedah kita nak belajar lah. Kaedah benda yang kita nak turunkan. Ini sifat apa? Sifat Mustahil. Mustahil. Mustahil bagi Allah. Ini dua ni. Ini dua-dua ni. Ni dua ni. Pada peraturan hukum akal. Ini pada peraturan hukum akal. Ini wajib ni. Wajib, sebab wajib bagi Allah. Ini ada peraturan hukum akal. Okey. Kamu juga macam ni. Ini adalah sifat apa? Kesempurnaan. Bila sifat kesempurnaan ni, kalau mustahil bagi Allah, jadi ini jadi sifat kekurangan. Dia terbalik itulah. Mustahil Allah itu tak ada. Jadi ni hukum akal. Ni hukum akal. Tetapi ada lagi satu yang kita kena tahu. Meyakini Allah itu wujud dan mustahil Allah itu Adam. Adam apa? Adam apa? Tiada. 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 Ini peraturan hukum akal. Tetapi benda ni yang kita kata wajib meyakini Allah itu, dia ada satu hukum lain. Ni yang kita kata yang sangat penting ni. Ni nama dia jatuh pada wajib Syarak usuli. Wajib usuli. Ni pada wajib usuli ni. Meyakini sifat adalah pada hukum akal. Mustahil bagi Allah itu tak ada. Wajib bagi Allah itu ada. Tetapi meyakini akan Allah itu wajib ada. Meyakini. Bila meyakini itu nama dia iman. Mempercayai, meyakini, membenarkan. Maka jatuh hukum dia adalah pada wajib usuli. Wajib usuli ni yang kita tahu adalah cabang daripada hukum Jati. dari hukum syarak.
yang wajib pada Ilmu. tiap mukallaf. Meyakini dengan siram. Okey. Dapat faham rangkaian ni pun dah bagus lah sebenarnya. Pada asas pada asas. Dapat faham rangkaian ni pada asas pun dah okey lah. Ini apa ni? Ini dikatakan tasdid qalbi. Jadi kena familiar juga dengan beberapa perkataan. Tasdid ni apa? Tasdid ni keyakinan. Keyakinan. Tasdid qalbi. Itu keyakinan. Jadi dua je. Satu dekat mana nak letak akan ada syarak. Satu kat mana nak letak hukum akal. Macam mana kita nak faham wujud ni pada akal macam mana, hukum akal. Lepas tu wujud ni nak kena faham macam mana nak letak dia pada syarak. Letak syarak ni maknanya usuli. Letak pada akal ni maknanya sifat wajib, sifat mustahil. Tu nak kena tahu dua benda ni lah. Jadi, pada kesimpulan yang mudah, apa yang kita kena faham dalam wujud ni? Okay. So, dia punya ringkasan dia beginilah. Ringkasan mudah dia gini. Untuk melepaskan fardu ain. Ringkasan mudah dia gini lah. Dia yang pertama, faham makna wujud. Dan lawannya. Dah tu. Apa nombor dua? Memahami kedudukan sifat wajib dan mustahil. Dua. Jadi apa? Bagaimana meletakkan hukum akal dan hukum syarak pada sesuatu sifat Allah. Bukan wujud je, semua. Lepas tu ada apa? Dalil. Ni.
Jadi kalau ringkasan mudah ni beginilah. Allah. Kitab ni, Paku Iban ni dia tak ada dalil. Betul ya? Tak tak? Tak nampak dalil ya? Apa dalil? Ni ambil dalil. Okay, saya copy dalil ni. Yang kedua tu memahami kedudukan dia. Kedudukan. Nanti dia betulkan ya. Sekejap. Ejaan ni. Ejaan. Kedudukan. Okey. Nak masukkan dia punya ayat Quran sekejap. Keluar makna je. Boleh Quran tak keluar. Ni. Ini ambil satu dalil tak apa. Ni dalil sifat wujud. Ini nama dalil apa ni? Nakli. Saya cakap banyak kali dengar sini. Kalau tak belajar tauhid, kalau orang katakanlah dulu tak belajar, contohlah kalau dulu belajar lain kan. Kalau tak pernah belajar, baru online ni belajar, dalam pengalaman kita lah, kalau orang sebut kita, inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wa fulkil lati tajri fil bahri. Kita kata, ada orang cakap kita, ini dalil nakli yang Allah itu wujud. Kita rasa kita faham tak nakli ni apa? Kalau sebelum belajar lah. Tak faham Ustaz. Tak faham tu. Sekarang ni kalau orang kata ni dalil nakli ni wah. InsyaAllah. Nukil Ustaz. Tahu Ustaz. Nukil. Maknanya dalil nakli ni diambil daripada 3 benda. Satu Quran. Satu hadis. Satu lagi pendapat ulama. Ulama. Pendapat ulama. Pendapat ulama ni satu nama kaul. Kaul ni jika ada ditentukan orang yang berkata. Kalau tak tahu siapa yang kata, dan ada ulama juga perkataan ni lemah, pendapat ni lemah, itu nama dia apa? Kata Kil. Itu nama kata kil. Itu nama kata kil. Tu saya cakap kalau tak belajar memang tak tahu. Kita nak bedakan sifat mustahil, sifat wajib, apa makna wajib. Perkataan wajib tu pun tak tahu. Yang kita tak boleh fikir, takkan Allah tu kalau tak wujud dia berdosa, kan wajib. Ini kita salah. Salah pada fikiran.
Salah pada fikiran lah. Kenapa salah pada fikiran? Sebab tak ada fikiran ini, akal ini tak ada beri input yang betul. Apa sebenarnya? Ni dalil. Ni. Dekat mana? Dekat ujung ni. Ni. Menunjukkan adanya tanda wujud-wujudnya Allah bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Ini apa ni? Ni. Wajib akal. Ini wajib akal. Ini dikatakan arahan, suruhan Allah menggunakan akal. Berbeza ni menggunakan ni 2G. Menggunakan akal dalam mengenal Allah. Jadi kat sinilah dia punya kaitan. Lihat kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail. Pertukaran malam, wan nahar siang. Dan kapal-kapal berlayar. Ini semua ni, benda-benda semua ni dinamakan apa? Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Lepas tu fikir. Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Itu nama dia. Lepas tu kena fikir. Lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Fikir. Jadi lihat ini, lihat itu, lihat kapal, lihat malam, lihat siang, lihat hujan, lihat tumbuh-tumbuhan. Lihat tumbuh-tumbuhan terbiak. Lihat tumbuh-tumbuhan membiak. Lihat sana, lihat sini, lihat langit, lihat bumi. Untuk merasakan hebat dan wujudnya Allah. Wujud Allah. Ini nama apa? Ini nama apa? Lihat-lihat ni nama apa? Nazar. Perhati-perhati nama apa? Ni nama nazar. Ni perkataan ni nazar ni. Nazari. Kenapa nazari? Nazar. Nazar ni apa? Memerhatikan. Kemudian dibawa kepada memikirkan. Okay. Jadi bila Quran itu mengeluarkan dalil nakli, daripada dalil nakli, ada setengah dalil nakli, dia akan menghasilkan satu lagi dalil. Kalau kita tengok sini lah. Tengok sini. Bila datangnya nazar ni, memerhatikan dan memikirkan. Ni makna nazar ni, ialah memerhati dan memikir. Ni. Memerhati dan memikir. Supaya nanti terhasillah, yang ulama sebut, terhasillah pada dirimu yang lebih menambahkan keyakinanmu pada Allah, maka sini akan terhasillah namanya dalil Akli. akli. Atau Akli. dalil Akal. Saya nak tanya, nampak tak perjalanan ni? Alhamdulillah. Nampak Ustaz. Jelas tak perjalanan ni macam mana? Jelas. Syukur. Satu sifat menghuraikan wajib akal, mustahil akal. Satu sifat 20 menghuraikan wajib usuli. Dekat mana wajib usuli? Satu sifat menghuraikan perbandingan. Macam mana Allah macam mana dan makhluk macam mana. Jadi ilmu ni bila kita tahu benda yang caranya betul, kaedahnya betul, itu nama dia bil haq. Kita tahu benda yang betul. Bila tahu benda yang betul, kita yakin atas benda yang betul dan kita boleh menyusun sebuah sedikit dalil. Sebuah sedikit dalil. Bila tahu benda yang betul,
bila yakin dengan betul, bila ada dalil, itulah nama dia Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Itu tanda dia kenal dia akan Allah ni. Sebab tu untuk menambah faham, ulama tulis dalam kitab mereka, Allah ini wujudnya wajibul wujud. Makhluk ni jaidul wujud. Allah ni wujud hakiki. Makhluk ni wujud majazi. Dibuatnya perbandingan-perbandingan ni. Kenapa dia buat perbandingan ni? Agar dia faham sebab perbandingan mengenal Allah ini adalah memperkatakan perbandingan dengan makhluk. Kita cakap ni banyak kali ni dekat kitab yang belajar ni, kitab ni, berapa kali kitab ni kita buka kitab ni. Jumpalah wujud ni, jumpa ni semua ni. Nanti dekat PD Melaka, PD pun dah belajar wujud. Nanti insyaAllah, nanti dekat Kuala Linggi nanti kita belajar Qiyamuhu bin Nafsi. Okey. Tanyalah. Siapa angkat tangan ni? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Yang macam, yang ni adalah af'al ke Ustaz? Yang kejadian pada membawa benda-benda siang malam. Af'al. Af'al. Allah menunjukkan perbuatan dia. Dan Allah menyuruh kita berfikir. Allah letakkan langit, letakkan bumi, nampakkan siang, nampakkan malam. Kapal-kapal yang berlayar di laut, membawa benda bermanfaat manusia, air hujan turun dari langit, Allah hidupkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan, setelah matinya, mati kering lah, layu nak mati lah. Tapi Allah tumbuhkan balik, biarkan tumbuh-tumbuhan ni, tumbuh anak-anak dia kat bawah, dan kita nampak binatang-binatang, boleh minum air, dia nampak kan depan mata kita, kucing dia minum air lecak. Dia kucing dia minum air pahit kadang. Nampak itik sudu dekat kolam-kolam minum air. Nampak burung dia patuk-patuk air dekat tengah jalan, lopak-lopak air. Tapi kita tak pernah tengok macam mana Allah suruh tengok. Allah suruh tengok binatang-binatang yang minum air yang Allah turun tu dari langit tu. Walaupun air tu air lecak tepi jalan. Lepas tu lihatlah juga awan yang tunduk pada kuasaan Allah. Apa maksud tunduk? Dia patuh, dia tetap kat situ berdiri. Kalau Allah suruh dia beralih, dia beralih. Terapung-apung antara langit dengan bumi. Allah suruh tengok. Tanda wujudnya dia dan ini akan dicapai apabila kamu menggunakan akal fikiran. Lepas ni pergi Pekanbaru Barat nampak kapal. Pekanbaru Barat nampak kapal berderet nak parkingnya. Nampak kapal berlayar di laut. Nampak langit gelap, terang. Ada bulan, ada bintang. Malam tadi malam, hari ni siang. Lepas tu nampak hujan turun. Itulah semua tanda akan wujudnya Allah. Dan hendaklah kau menggunakan akal fikiran. Bagi mereka yang berfikir. Kalau tak fikir, tak dapat. Itu dalil fikir tu. Dalil fikir itulah nama dia dalil akal. Fikir. Fikir gitu, fikir gini, fikir gitu, fikir gini. Lepas tu bila orang yang sentiasa berfikir pada Allah, fikir ni maknanya ingat. Kadang-kadang dia tak perlu tasbih dah. Macam saya tanyalah Ustaz Ridaudin masa kelas lah dulu. Ustaz, kita kena ikut ke disiplin nombor? Macam guru kata baca 1000, baca 41 kali. Dia kata kena ikut. Kena ikut. Tapi dia kata orang-orang yang hati dia dekat dengan Allah, mereka tak perlu tasbih lah. Kenapa mereka tak perlu tasbih? Ni dia cakap dengan saya personally tau. Bukan dalam kuliah. Saya tanya dia lepas kuliah. Dia kata mereka ni tasbih ni mereka tak pegang lah. Awak mereka tak pegang tasbih dia kata. Mereka tengok langit ni, tengok bumi, tengok hujan. Dia sebut ayat ni lah. Tengok pokok. Tengok apa-apa tumbuhan. Tengok atas dia kata tengok burung cicak minum air dia kata. Dia ingat Allah. Awak dia ingat Allah. Allah yang turun ke hujan. Burung cicak ni Allah beri rezeki. Tahu burung cicak? Dia kata burung cicak. Tahu burung cicak? Burung cicak ni kecil. Tahu ni. Kalau Ustaz Ruzaimi
Dia kata Allah irham guru Pak Teh atau guru Pak Teh ni, guru dia lah dekat Penganau tu. Dia cakap apa? Dia kata ilmu ni macam burung siak. Burung siak. Dia mai kat pokok, ya. Ustaz Ulani tu dia buat macam ni. Dia watak ni. Burung siak gini, burung siak dia mai kat pokok, dia hilang. Gitulah. Apa burung siak? Burung siak ni kalau ada orang tu kata apa-apa burung yang kecil-kecil tu dia panggil siak. Dah dengar tak perkataan siak miak? Dah dengar tak perkataan? Benar, Ustaz. Anak Siak ramai. miak. Anak ramai. Anak Anak ramai. kecil-kecil. Dia anak dia siak miak. Tu siak miak. Jadi daripada siak tu lah. Dia kata ilmu ni macam burung siak. Burung siak ni dia datang kat dahan. Dia toleh satu, toleh dua, hilang. Sebab tu dia kata burung siak ni dia hilang. Sebab tu ilmu ni kau nak dapat kena cepat. Nak dapatkan burung siak ni kena cepat. Kadang-kadang dia ada nota, kita kena salin cepat. Salin, faham, cuba faham. Tu burung siak tu. Macam burung siak. Kena pantas ni burung siak ni, kita kena pantas dari segi masa, dari segi menyalin, dari segi faham. Tu memegang kepantasan. Jadi ibarat-ibarat ni sebenarnya apa? Sebenarnya mengajak manusia ni supaya berfikir. Supaya dapat dia panduan, dan panduan inilah nama dia ilmu. Okey. Dan mustahilnya tiada, dan dalilnya adalah barunya alam ini. Barunya alam ini maknanya bila alam ini ada padanya akan permulaan. Alam ni apa benda perkataan alam ni? Ni. Apa dia kata? Dia kata alam. Alam ni benda yang didongak di langit dan benda yang dilihat di bumi. Dia bukan masyarakat Allah. Masyarakat Allah ni dia lebih luas lah. Lepas tu alam ni dalam kitab. Kitab apa? Usul Tahqiq. Berkatalah rahimahullah ta'ala, musannif rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Engkau lihat, engkau dongaklah ke langit. Dongaklah ke langit, dia kata. Dan lepas itu, kau lihatlah ke bumi. Maka engkau akan rasai akan kewujudan dan kehebatan Allah. Ni. Tu alam tu. Langit bumi. Lepas tu dia kata tadi tu. Pada kejadian langit dan bumi. Tu dia kata alam tu. Yang inilah yang juga dinamakan akan dia pada perkataan nazar. Ni nazar. Ni. Dia tu tengok langit. Dia tu tengok bumi. Sebab itulah kita juga dah belajar dulu. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ni. Dalam kitab Penawar Bagi Hati. Ini kita dah belajar ni. Dia kata apa? Antara faedah mata bangsa akhirat ialah engkau lihat apa? Bulan, bintang dan merasai akan
keagungan dan keesaan Allah. Sama juga. Dia suruh antara faedah ni, antara maksud faedah ni, antara peranan. Antara peranan. Peranan. Antara peranan. Peranan. Apa? Peranan mata. Antara peranan mata. Datuk Larul, tahniah. Datuk Larul, tahniah Terima kasih Ustaz. Sibuk-sibuk Datuk Larul pun boleh dengar kuliah. Yang orang lain tak sibuk mana, tak tinggi pangkat mana pun tak dengar kuliah. Tu yang aku respect Larul sibuk sangat tu, kerja sibuk. Tapi boleh ada masa nak dengar kuliah. Sebab tu orang kata dengar kuliah ni Allah pilih sebenarnya. Okey, ini alam, dia kata gini. Jadi, wujudan Allah ni, dia lahir daripada mata yang melihat dan akal yang Memikir. Kalau mata ni lihat, akal ni bodoh, tak tengok, tak fikir apa-apa. Akal ni bodoh, tak fikir apa-apa. Tu yang pergi mesin, cari bintang. Ingat tak kita 4 pagi pergi bangun, pergi laut, tengok bintang, cari bintang timur, cari apa? Fajar apa? Tadi kita cari tak jumpa, tak nampak. Kita cari Fajar Kazib, betul tak? Sampai nak jumpa tu dekat pemanggil kot, pulau tu boleh jumpa. Boleh pergi pemanggil. Diana, macam pergi pemanggil. Jangan pukul 4 pagi Ustaz. Pemanggil tu, Abang Razain tu, Shelit tu, Abang Razain kawan dia punya tau, Shelit tu. Pemanggil dia ada satu Shelit je. Satu Shelit dia, pemanggil dia. Kalau kita nak pergi 40 orang ni agak payah, nak kena sewa bot musim. Dia Pulau Tioman, Pulau Rawa, Pulau Pemanggil. Saya tak tahu lah Pak Bujal. Ustaz insyaAllah. Semua grup boleh. Okey, lagi satu sebelum saya lupa. Bulan puasa ni, sebab saya dah janji yang guru tak datang kan. Kalau kita tak dapat naik bas pun, saya ingat siapa nak ikut saya boleh saya bawa. Jumpa Ustaz ni. Jumpa Ustaz Ridauddin. Itu hari semalam, bukan semalam. Hari apa? Yang naik kereta dengan apa? Hari Selasa kan? Tengah naik kereta tu, dia WhatsApp saya. Dia kata, itu hari saya tak main hari Sabtu. Ada orang ganti lah. Dia bila WhatsApp saya tu, saya rasa dia ingat janji saya nak jumpa dia bulan Syawal. Nanti saya ingat kalau kita tak dapat buat program naik bas, salah satu hari bulan Syawal tu, saya nak ajakkan kawan naik kereta lah. Nanti saya call dulu. Kita main naik kereta rumah dia, kita kalau 4-5 kereta, kita duduk dekat surau dia, kita dengar ceramah dia sikit. Kalau dia ajak makan, kita makan lah. Lepas tu mungkin kita balik kot gitu. Nak ambil berkat doa dia, nak jumpa dia. Nantilah saya bagi date, kalau tak ada orang nak pergi, saya pergi yang rumah saya lah. Tapi kalau orang nak ikut, jom lah. Tapi Ustaz lanjut Patani. Lanjut Patani? Boleh. Patani. Kalau ada orang bawa boleh. Patani ni, tak ada orang bawa, saya tak berani lah. Saya nak budak Thailand bawa. Ustaz Fauzi pun dah sakit. Kalau ada orang geng Patani tunggu, boleh saja. Di pondok, jumpa Ustaz Baba Ahmad, jumpa Baba Karim, lama tak jumpa dia orang ni. 4 tahun tu, 3 tahun dah tak jumpa. Wah, tu lagi best. InsyaAllah. Gitulah Nanti saya beritahu lagi, nanti siapa nak ikut, kita konvoy lah. Kalau tak dapat naik bas lah. Okey. Cakap apa tadi? Memikir. Ini memikir.
Ini juga memikir. Rupanya nak kenal Allah ini, dia tak ada jalan lain kecuali membawa fikiran. Membawa fikiran. Membawa fikiran pada melihat. Okey, tengok sini. Ini slide dia gini lah. Ni. Ini hasilnya kenal Allah. Daripada apa? Daripada apa ni? Daripada mata yang melihat. Okey. Dan rujukan mata ini adalah disebut dengan basirah. Ini perkataan ni basirah. Basirah. Basirah ini adalah dipanggil dengan perkataan mata Hati. Hati. Nama mata hati. Hanya nama mata hati. Bila dia melihat dengan mata hati, maka terhasillah nazar. Nazar ni terhasillah nazar. Nazar. Dan nazar ini berlakulah ia pada akal. Ini pada akal. Tadi mata hati melihat. Dan proses seterusnya akan melahirlah satu benda yang wajib yang dapat pada dia, dikatakan kenal Allah. Ni. Ini hasil. Ini hasil ini. Ini hasil. Ini perbuatan. Ini perbuatan. Ini perbuatan. Dan circle dia punya circle tu, dia lahir perbuatan ini dia mendatangkan hasil. Tapi mesti ikut SOP yang betul. Apa? Melihat dengan mata hati dan nazar pada akal. Nazar pada akal ni kita kata memikir. Memikir pada akal. Barulah terhasil padanya akan kenal Allah. Ni. Kenal Allah ni nama dia apa? Ma'rifatullah. Ni ma'rifatullah. Apa jawab tadi? Ma'rifatullah? Saya. Kena, kata nampak nama. Alhamdulillah Ustaz. Ya Ustaz. Jana dulu sebelum belajar online boleh sebut ma'rifatullah tak? Waridwanu pun tak tahu Ustaz. Waridwanu tak tahu. Okey lah, maknanya ada nampak hasil lah. Hasil belajar lah orang kata. Hasil dalam belajar. Pada syarat. Pada syarat apa? 3 ni lah. Yang kita duk ulang-ulang saya muntah ni. Apa syarat? Jazam. Lepas tu bilhaq. Tepat dengan bilhaq. Betul dengan sebenar atau tepat dengan sebenar. An dalil maknanya ada padanya dalil. Nya apa tu? Kenal Apa Allah. nya tu? Kenal Allah. Apa nya tu? Kenal tu lah. Kenal ni mesti berdalil. Kenal ni mesti betul. Kenapa kena betul? Orang kafir, dia jazam juga. Dia yakin juga. 100% yakin.
Tapi dia yakin bersalah. Dia yakin Tuhan dia gini, ada anak gini, bersalah. Walaupun jazam belum cukup. Tapi jazam mesti benda betul. Jadi, nak benda betul ni, kedua-dua ni, ni. Alamak, orang dah datang. Dah 8.30 Ustaz. 8.31 Ustaz. Kojak. Orang nama datang. Mana mak pengantin? Orang dah datang. Mak pengantin mana? Orang dah datangnya depannya. Okey. Ini perlu pada ini kedudukan. Kedudukannya di mana? Di hati. Di hati. Ini kedudukan di akal. Ni dua benda ni. Ni di hati. Okey, dah lah. Nak sambung ni? Nanti sini. Depan. Oh, nanti ingatkan Dan ni kat sini. InsyaAllah Ustaz. Nanti kat sini. InsyaAllah. Okey, cukup. Nanti sambung. Siapa nak dengar lagi Tauhid dengan Fiqah boleh stay. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Puan Azhar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.